Hai guys, jumpa lagi. Hari ni kita sambung lagi buat analisa. Hari ni kita tengok counter Techfast. Okay, kalau kita tengok berdasarkan kepada KLSE Screener ni, okay, dia dikategorikan sebagai Industrial Product dan Services Ace Market dalam Bursa Saham Malaysia, KLSE. Dan kalau kita tengok sekali lalu, counter ni daripada lebih kurang bulan Julai hari tu dia bergerak dalam keadaan sideways, tapi kalau dari segi keseluruhan dia ada menurun sedikit. Kalau kita tengok kat sini dengan kat sini kan, dia ada menurun sikit. Cuma pada bulan 11 hari tu dia ada berlaku kenaikan tapi tidak lama, kemudian berlaku lagi sideways. Boleh katakan counter ni sideways lah. Dan dari segi report untuk 2 kuarter yang terakhir ni menunjukkan ada kerugian. Okay, kalau kita tengok sini ada sini pada rugi, sini pada rugi. Okay, ni kita boleh tengok sikit dia punya counter dia lebih banyak rugi lah berbanding daripada untung untuk setiap quarter report yang dia share kan lah. Okay, kalau kita tengok pada Malaysia Stock Biz, okay, kalau kita tengok majoriti berlaku kerugian lah dalam report dia. Okay, kemudian dari segi dividen, dia ada juga bagi dividen. Okay, ada ini pada April daripada tahun 2013 sampai ke Ogos 2020 dia ada bagi dividen lah. Cuma untuk hujung bulan yang okey, dia dah bagi sampai hujung bulan Disember 2020. Dia ada bagi dividen lagi. Okey. Dan ada rekodkan sekali bonus right issue. Okey. So kita tengok pada Bursa Marketplace pula. Bursa Marketplace ini adalah senarai investor setakat hari ini. Okey, beberapa company ada dalam ni, yang mana First Berry Sdn Bhd memegang saham agak tinggi 9.5%. Yang lain tu adalah Botanic Curve, apa tu ada nama persendirian semula. Okey, kemudian individual investor agak tinggi peratusan dia. Okey. Okey, kalau kita tengok pada kajian analisa menggunakan TradingView, okey, kalau tadi saya kata banyak berlaku sideways, tapi lebih kurang pada pertengahan bulan 3 hari tu sampai hari ini 9 hari bulan Jun berlaku penurunan lah. Berlaku penurunan, dia berada dalam support 29 sen dan dia bergerak di antara harga 29 sen sehingga 33.5 sen. Okey. Bermakna kalau counter ni berada di support, dia mungkin akan paling tinggi naik sampai 335 lah. Okay, katalah kalau kita nak cuba study macam mana nak masuk counter ni daripada awal dulu menggunakan kaedah MACD dan histogram. Okay, sini saya sharekan sedikit. Okay, saya ambil daripada kecil sikit Okay, saya ambil daripada lebih kurang bulan Ogos tahun 2020. Okay, kalau kita tengok kat sini, kalau kita menggunakan kaedah MACD dan juga histogram, biasanya kita akan start masuk untuk beli counter tu, saham dia pada harga oversold lah, berada di bawah garisan 00 ni lah MACD ni. Bawah ni kira oversold, yang atas ni bukan oversold lah, dah overbought lah. Okay, so permulaannya saya ambil kira daripada bulan Ogos ni bersilang pada tarikh 4 Ogos ni. So ini adalah contoh kita nak EP lah, nak entry point dia. So kenapa kita EP? Satu, kerana candle dia bullish. Ini candle dia bullish, warna hijau. Kemudian MACD dia bersilang kat sini. Okay, ada tanda ni saya letakkan nak panah hijau. Okay, dia dah mula bersilang. Kemudian histogram hijau mula terbentuk.
Okey, yang kecil ni daripada merah tukar pink, makin kecil kemudian keluar hijau. So itu adalah salah satu tanda dia nak ada minat lah pada pelabur untuk masuk saham ni. Okey. Kemudian bila kita dah entry pada point ni, okey, kita kat mana nak TP? Okey, TP kat sini berlaku bila satu, saya tandakan dengan anak panah warna merah ni. Okey, kenapa kita TP? Kerana satu, candle bearish tembus ke bawah. Ni candle bearish ni dia buka kat harga 4% ni, kemudian dia turun ke bawah. Tutup pada harga 38 sen setengah. So dia dah tembus pada IMA yang garisan warna kuning ni. Okey, kemudian MACD pun dia dah mula menurun. Histogram pun dah jadi warna hijau yang cair. So itu adalah satu tanda untuk kita keluar lah. Okey, so kita teruskan lagi. Sama juga dengan kali kedua, kita tengok ada persilangan histogram hijau yang pekat. Okey, kita pun EP lah bila ada berlaku candle yang bullish, kemudian dia mencuba dah membreak out dah, kita panggil beberapa garisan IMA ni. Tapi lepas tu, selepas beberapa hari trading tu, kita kena TP lah, sebabnya lepas doji tu keluar candle bearish dan dia tembus dua garisan IMA 200 dengan IMA 50. So itu adalah tanda untuk kita keluar daripada counter ni lah. Okey, ini selain tu juga menunjukkan histogram dia dah menukar color daripada hijau pekat kepada hijau yang light. Dan histogram dia pun garisan MACD dia pun dah nampak menurun. So itu adalah satu kaedah untuk kita entry lah. Okey, bila bersilang kita masuk, histogram dia pekat kita masuk, bila dia cuba menurun tu kita keluarlah cut loss ataupun EP. So dekat situ saya tunjukkan beberapa tanda lah. Okey, sini ada entry, ada TP, kemudian dia berlaku sideway, kemudian dia ada penyilangan semula, histogram pun naik, candle pun ada berlaku breakout pada harga garisan IMA ni. So itu adalah satu tanda tempat untuk entry. Pengesahan dia bila ada candle hijau lagi satu lah, ini pengesahan counter dalam uptrend lah. Okey, kemudian kita kena TP bila satu histogram ni color dia light. Okey, hijau dia bertukar jadi light sikit, kemudian dia menurun, mengecil, semakin mengecil. Okey, kemudian lepas doji keluar warna merah bearish candle. So itu adalah sign untuk kita keluar lah, maknanya sedang berlaku penurunan lah. Kalau kita tengok dia pun menurun. Okey, sedangkan harga kat sini pun overbought sebenarnya. Okey, kalau nak beli kat overbought pun kita kena tengok dia bersilang lah. Bersilang dan histogram pun sedang menunjukkan warna hijau yang semakin tinggi. So dia akan tunjukkan kenaikan. Dan kat mana kita keluar bila garisan MACD tu sedang menurun, histogram dia pun menurun, color pun bertukar, dan keluarnya candle-candle yang bearish lah. Okey, itu untuk sebelum ni punya trade. Okey, kalau kita tengok yang kita tarikh terkini lah, kita tengok tarikh terkini, bermakna semalam ialah last trade, hari Jumaat semalam, hari ni hari Sabtu, hari Isnin ni pula cuti counter kan. So kalau kita tengok dia berada di antara garisan 290 sebagai support dan 335 sebagai resisten yang terhampir lah. Okey, kalau kita tengok dia sebenarnya berada dalam keadaan sideway. Ya, dia travel dalam harga ni lebih kurang di antara 29 sen sampai 33.5 sen. Dan kalau kita tengok pada dua candle yang terakhir ni, ini berdasarkan pada time frame 4 jam. Dua candle yang terakhir ni dia menunjukkan candle bearish dan dia dah pun kita panggil menembusi garisan IMA warna kuning ni. Ditambah pula MACD punya garisan biru ni dah menurun dan histogram juga menukar colornya kepada color yang lebih cerah dan menurun dia punya ketinggian. Itu menunjukkan yang counter sedang
menurun lah, dan sepatutnya lebih baik kalau siapa-siapa yang ada membeli pada ketika tarikh 31 Mei ni, mungkin sebab sini dia menunjukkan dia sedang naik, histogram pun naik. So siapa yang EP kat sini, mungkin ini adalah satu tanda keluar sebenarnya. Sebabnya candle ni buka pada harga yang tinggi dan bila tutup petang tu dia tak tutup pada harga yang bullish, dia tutup pada harga yang bearish. Dan lepas tu keluar doji tapi masih lagi keluar candle bearish. So itu bermaksud dia tidak berlaku minat pada pelabur untuk masuk counter ni. Jadi dia berlaku penurunan harga, dan kemungkinan dia akan turun sampai ke support 29 sen ni sebelum dia bounce balik ke harga 33 sen setengah. Kita tengok pada hari Selasa nanti. Okey, kalau kita tengok pada bulan Mac, dari bulan Mac hari tu sampai ke bulan sampai ke hari Jumaat hari tu, sebenarnya dia berlaku penurunan lah. Dia berlaku penurunan. Graf ni sedang menunjukkan penurunan lah. Okey, bagi kenaikan ni saya rasa dia perlu pecahkan resisten yang terhampir ni pada harga 33.5 sebelum dia boleh menaiki harga yang lebih tinggi lah. So kita perhatikan pada Selasa ni bagaimana dengan minat pelabur dalam counter take fast ni. Sambil tu saya tadi dah bagi tahu macam mana cara nak mengkaji teknikal menggunakan indikator MACD dan histogram serta garisan EMA. So semoga kita boleh sama-sama belajar. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.